Baik, untuk hari ini kita teruskan pada muka surat 28. Itu ya, muka surat 28. Masih lagi fasal yang keempat, hubungan antara syariat dan hakikat. Walau bagaimanapun ini antara tajuk yang paling penting dalam perjalanan kita untuk menuju Allah, dalam kita mengenal Allah. Tak mungkin seseorang itu mengenal Allah tanpa syariat. Dan gagalnya seorang itu bersyariat bila mana tidak mengenal Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma syrah lana sudurana. Ya Allah, kau lapangkanlah hati-hati kami ya Allah. Wa hassin akhlaqana wa adabana. Ya Allah, kau perelokkanlah akhlak-akhlak kami dan adab-adab kami ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kau permudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan di akhirat nanti ya Allah. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma ya Allah. Engkau rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan ya Allah. Wal hikmata wal aqla, kau rezekilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang waras lagi sempurna ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati dan semuliakan pihak pengurusan masjid, yang saya hormati dan semuliakan Puan Hajah Salwa dan seluruh urustia pengajian Raudatul Muslimah, yang saya hormati dan semuliakan seluruh para ahli ilmu, tuan-tuan dan puan-puan dan para penonton di FB Live dan sebagainya, serta muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, seperti biasa kita memulakan dengan melafazkan betapa bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap kali Allah Taala menghadirkan kita dalam taman-taman syurga Allah, ya, dalam majlis ilmu, majlis zikir seumpama ini, moga-moga Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada kita dan menjadikan ianya sebagai satu bekalan untuk pertemuan kita dengan Allah di akhirat nanti insya-Allah. Baik tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya ni kurang sihat sikit. Batuk. Batuk tu sebab alergi aja. Sebab sejuk, sebab debu-debu. Itulah orang panggil apa, kelemahan kita manusia. Dengan debu pun kita kalah. Bagaimanalah dengan Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikat Allah. Sebab itulah kita kena sentiasa merasa diri kita lemah bila mana berdepan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk hari ini kita teruskan pada muka surat 28. Itu ya, muka surat 28. Masih lagi fasal yang keempat, hubungan antara syariat dan hakikat. Walau bagaimanapun ini antara tajuk yang paling penting dalam perjalanan kita untuk menuju Allah, dalam kita mengenal Allah. Tak mungkin seseorang itu mengenal Allah tanpa syariat. Dan gagalnya seorang itu bersyariat bila mana tidak mengenal Allah. Okey ya, saya ulang lagi sekali. Tidak akan mungkin seseorang itu dapat mengenal Allah, mendekatkan diri kepada Allah tanpa syariat. Bahkan kalau orang mendakwa dia berada pada maqam hakikat, ia telah mengenal Allah dan dekat dengan Allah dan dia angkat kedudukannya di sisi Allah, tapi meninggalkan syariat, itu adalah kesesatan. Jangan kita ikut. Dan begitulah pula bila mana seseorang itu hidup bersyariat tetapi gagal dalam mengenal Allah, maka tak sempurna kehidupan bersyariatnya. Kerana di sebalik syariat itu kita mencari Allah, mendekatkan diri pada Allah, bukan semata-mata kita menunaikan syariat itu semata-mata. Baik, sambungan pada hari ini muka surat 28. Fasyariatu, maka syariat itu, ini kesimpulan, maka syariat itu hududun, ialah had-had. Hudud plural kepada perkataan had. Kita selalu guna perkataan had, had kelajuan jalan raya. Kalau kita pluralkan perkataan tu hudud. Apa makna had? Batas-batas. Had-had. Ya, maka kehidupan ini manusia sendiri pun telah meletakkan batas-batas yang tertentu. Okey ya? Ada tak hidup tanpa batas? Iaitu hidup tanpa sempadan. Samalah. Ya, hidup ni ada batas, ada had, ada sempadan.
Oh, kalau kita telah menentukan had dan batas dan sempadan, ada sempadan negeri, ada sempadan apa? Negara. Ada laut ni sempadan kita. Laut ni dia panggil apa? Iaitu laut sebelah jiran, lautan yang luas itu pun kita letakkan. Allah juga ada had. Allah juga ada sempadan. Sebab tu had dan sempadan Allah itu banyak. Maka banyak tu disebut hudud. Maka apa makna hukum hudud? Hukum yang telah Allah tentukan sempadan tertentu agar kita jangan langgar sempadan tersebut. Tapi ada orang dia tak nak hukum hudud kan? Cakap tu dulu. Kan? Dah dia tak nak kan? Tak nak buat macam mana? Maka langgar je lah. Kalau langgar, orang itu cuba ataupun sedang mencari pasal dengan Tuhan. Sebagaimana kita langgar sempadan negeri orang, sebagaimana kita langgar sempadan negara orang, sebagaimana kita langgar batas-batas tertentu, kita ni sebenarnya daripada kehidupan kita dalam rumah. Dalam rumah tu kan ada sempadan, ada had. Tapi kita taklah nama sempadan dan had sebab rumah tu kan sempit. Ada tak rumah saja 1 ekar? Ada? Ada tak rumah dia 20 ekar? Tak ada. Maka rumah dia taklah luas sangat. Maka dinamakan ruang. Ni ruang tamu, ni ruang dapur, ni ruang bilik. Bilik pula ada bilik ayah, ada bilik mak kan. Ayah dengan mak, ada bilik anak-anak, ada bilik. Jangan langgar sempadan ikut suka hati. Itu dalam rumah. Keluar saja daripada rumah ada apa? Ada pagar. Ni pagar kita, ni pagar jiran kita. Jangan tanam pokok bunga dalam pagar jiran. Langgar sempadan. Mentang-mentang bunga kita dah banyak, tanah jiran kosong. Tanam belah sana lah. Ni orang apa ni orang panggil ni? Gitulah. Dan bila mana keluar saja daripada pagar rumah kita, ada pagar depan tu rumah jiran. Itu kehidupan. Yang mahu tak mahu, nak tak nak, kita kena terima. Allah begitulah. Okey ya? Okey pula. Tadi tak nak. Maka Allah ni ada batas-batas. Jadi jangan cuba langgar batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah. Maka fasyari'atu hududun. Syariat itu adalah hudud. Maka orang yang menolak hudud, orang yang menolak syariat. Macam mana nak cakap? Itulah saya selalu diam. Sebab apa? Sebab ada waktunya diam itu lebih bermakna dan lebih difahami daripada berbicara. Betul ya? Ada orang ni kita cakap pun dia tak nak juga. Kita hurai pun dia tak faham juga. Akhir sekali kita diam je lah. Moga-moga dia faham. Kalau diam, cakap pun tak faham, diam pun tak faham, wallahu a'lam. Kita pun tak tahu. Ya? Sebab tu kadang-kadang suami kan, dia diam. Adalah tu. Sama juga isteri. Kadang-kadang dia cakap banyak, tiba-tiba hari tu dia diam. Faham lah tu. Sama juga mak kita, selalu dia cakap banyak lah mak ni, tapi kenapa mak diam hari ni? Ada sesuatu. Kalau faham lah. Tak faham, wallahu alam. Okey, selesai. Wajihatun jihad. Tapi di sini ada yang kita nak bagi tahu. Wajihatun, dan syariat itu juga jihad. Jihad ni, tapi dia terjemah dalam ni sempadan. Boleh jugalah. Jihad ni asal maknanya ialah arah-arah yang tertentu. Sudut-sudut yang tertentu. Hidup ni kan ada sudut-sudut. Ya, maka syariat ada sudut-sudut yang tertentu. Ada sudut perkahwinan, ada sudut ekonomi, ada sudut ibadah, ada sudut-sudut yang tertentu dan arah-arah yang tertentu. Nak solat mesti arahnya kiblat. Ada sudut-sudut tu namanya jihad. Ni kita teks dia baru ya. Wal haqiqatu, dan hakikat itu. Yang kerana syariat itu mesti berserta dengan hakikat. Tak mungkin syariat tanpa hakikat. Begitu juga hakikat tanpa syariat tak akan mungkin. Maka wal haqiqatu, dan hakikat itu. Apakah hakikat itu? Allah. Hakikat ni sebenar-benarnya adalah Allah. Kerana di sebalik syariat itu kita berdepan dengan Allah, berhubung dengan Allah, berinteraksi dengan Allah. Apa di sebalik solat? Solat adalah memperhambakan diri kepada Allah. Ya. Apa di sebalik puasa? Itulah segala-gala syariat. Puasa itu tuntutan syariat, solat itu tuntutan syariat, haji itu, dan segala-galanya hidup ini ada tuntutan syariat. Di sebalik syariat itu ada kita dengan Allah. Baik, wal haqiqatu, dan hakikat itu la hadda, tiada sempadan, tiada had, tiada batas. Wala jihah, dan tiada sudut-sudut tertentu, arah-arah tertentu. Maka dia terjemah mudahnya tiada bertempat. Kerana tempat itu mesti ada sudut, ada batas yang tertentu. Ini teks matan dia ya. Nampak ringkas tapi dia mendalam. Kalau ulama-ulama yang alim, dua ni pun, satu teks ni pun dia boleh hurai berjilid-jilid.
Okey ya, baik, kita tengok nota kaki yang angka 24 yang di bawah tu. Kembali balik pada angka 24. Baik, maka memanglah syariat itu berkaitan dengan masa dan tempat. Syariat nak solat dia berkait dengan masa. Nak ibadah haji dia berkait dengan tempat. Nak puasa dia berkait dengan bulan dan sebagainya. Maka syariat itu berkait dengan masa dan tempat. Seperti adanya waktu-waktu solat, puasa, zakat, haji. Zakat pula ada apa? Ada kuantiti, ada bilangan dia, ada haul, ada nisab dia dan sebagainya. Sebagaimana juga ada tempat-tempat seperti Arafah, Kaabah, tempat yang suci dan sebagainya. Namun tempat-tempat dan masa-masa tersebut berkait dengan hakikat kemakhlukan para hamba-Nya. Jadi kita kena ingat, bila mana kita menghadap Allah pada waktu zuhur pukul 1 lebih kurang kan? Kemudian waktu asar pukul 4, 4.50 lebih kurang gitu. Baik, kemudian maghribnya ada pukul 7, 7.30. Contohlah ni masa-masa. Itu sebenarnya adakah Allah mengikut masa itu? Tidak, jangan salah faham. Allah ni wujudnya Allah tidak terikat dengan masa. Dan tidak terikat dengan ruang lingkup masa dan tempat. Ibadah haji nak ke mana? Nak ke Mekah. Kemudian nak tawaf kat mana? Mengelilingi Kaabah. Adakah Allah itu di situ? Tidak. Ni akidah ni ya, tolong faham. Habis kenapa kita kena pergi ke situ? Kenapa kita kena sa'i ya daripada Safa Marwah pergi balik kenapa? Kerana kita makhluk. Kerana makhluk ni kadang-kadang dia susah nak faham. Kalau kita buat begini, nampak macam ni, boleh faham. Tapi buat itu kerana Allah, bukan kerana benda itu, tidak. Sebab tu masa kita solat, diri kita yang menghadap kiblat, hati kita menghadap Allah. Jangan salah faham. Jangan diri pun menghadap kiblat, hati pun kiblat juga. Itu salah. Sebab tu rukun solat, rukun apa sahaja ibadah sekalipun, yang pertama niat. Niat itu apa dia? Lillahi ta'ala, bukan lil Kaabah, bukan li Ramadan. Ni nak tunggu Ramadan ni. Ya, tunggu Ramadan. Barulah nak penuhkan masjid. Maknanya orang itu hanya berinteraksi dengan syariat, hanya dengan tempat dan bulan. Dia bukan berinteraksi dengan Allah. Kalau dia berinteraksi dengan Allah, dia tak akan kira bulan Ramadan ke bulan tak Ramadan, dia akan tetap datang rumah Allah. Kerana dia bukan mencari rumah Allah, bukan mencari Ramadan, dia mencari untuk mendekatkan diri dia dengan Allah. Maknanya orang ni orang awam. Selama mana kita nak jadi orang awam? Mengaji tiap-tiap bagi khatam lepas satu. Tapi jadi orang awam juga kita. Contohnya lah kan. Contohnya. Ada terasa tak? Tak terasa? Terasa baguslah. Daripada langsung tak terasa. Terasa pada diri kita sendiri. Jangan terasa dengan ustaz yang cakap ni, tak. Ada ustaz ni macam-macam dia. Jangan. Terasa dengan diri sendirilah. Aku ni sampai bila aku ni? Dah umur 60 dah kan? Kekurang sikit lah 55. Kan? ada orang ni, dia 60, orang cakap 55, seronok, dia senyum dia. Ni orang tak sedar diri. Tak adalah minta maaf ya, saya kadang-kadang kita sentuh diri kita. Samalah saya pun. Contoh kita ni umur berapa? Padahal bulan 3 nantilah. Ni dah bulan 3 kan? Saya ada beberapa hari lagi untuk bulan 3 ni. Sepatutnya dah 46 dah, 47 dah. Tapi walaupun 3 hari nak sampai 47, kita tetap mengatakan kita 46. Kan? Jangan semudah sikit. Tapi baguslah orang-orang lama kita diajar kita macam mana ya. You umur berapa ya? Umur 50. I pun 50 juga. Sama tua lah kita. Tengok orang-orang dulu kan. Dia lebih membawa diri ke arah yang tu. Dia tak cakap, sama muda lah kita. Tak ada lah macam tu kan. Dia, sama tua lah kita. Kenapa dia ambil tua daripada muda? Kerana dia nak mengingatkan kita betapa kita semakin hari semakin dekat dengan Allah. Okeylah insyaAllah ya. Jadi kalau terasa tu baguslah. Yang tak terasa tu yang tak bagus. Sebab hidup ni adalah dengan rasa. Boleh insyaAllah ya. Namun tempat-tempat dan masa-masa tersebut berkait dengan hakikat kemakhlukan para hamba-Nya, bukan berkaitan dengan hakikat ketuhanan Allah. Yang ni sebab tu ada orang tanya saya, Ustaz duduk mengajar ataupun tuan-tuan guru lain duduk mengajar, Allah tidak bertempat. Habis kenapa Nabi pergi ke langit? Lepas langit pertama, langit kedua, langit ketiga, kemudian Nabi pergi ke Sidratul Muntaha. Maknanya itu tempat.
Itulah yang menunjukkan bahawa Nabi itu kan makhluk. Maka Nabi itu yang berhajat kepada tempat, bukan Allah. Masa Nabi duduk di dunia pun Allah boleh sampaikan wahyu kepada Nabi. Nampak tak? Contoh Nabi Musa. Nabi Musa minta jumpa Allah di mana? Di Bukit Tur Saina. Adakah Allah di situ? Tapi kenapa Nabi Musa ke situ? Kerana Nabi Musa itu makhluk. Yang ni yang kita kena faham. Jangan mentang-mentang kita ceramah Isra Mi'raj, Nabi naik ke langit, pergi ke Sidratul Muntaha, jumpa Allah, maka kita pun faham Allah di situ. Tak. Allah bukan di situ. Okey ya? Nanti kita belajar kitab tauhid lah macam tu. Tapi nak bagi tahunya jangan salah faham tentang Allah. Kerana apa? Wal haqiqatu la hadda wala jiha. Hakikat Allah, dia tidak bertempat dan tidak bermasa dan tidak berarah dan tidak segala-galanya. Kerana dia adalah bebas daripada segala-galanya, dia maha sempurna. Dan dia tidak boleh dilingkup, dia tidak orang panggil dalam ruang lingkup masa dan tempat, tidak. Kita ni makhluk. Apa sifat makhluk? Lemah. Apa sifat lemah? Sifat lemah ni salah satunya kita perlu kepada tempat. Kemana kita pergi pun mesti kita akan cari tempat. Dan kita mesti akan terikat dengan masa. Dan kadang-kadang kita terkejar-kejar masa. Mana hebat kita dengan masa? Masa lebih bernilai daripada diri kita. Kenapa? Kita terpaksa mengejar masa. Dan kalau kita ketinggalan masa, kita akan ketinggalan segala-galanya. Sebab tu sampai Allah bersumpah dengan masa. Wal asr, wal duha, wal fajr. Demi waktu fajar, demi waktu duha, demi waktu asar, wal lail, demi waktu malam, wan nahar, demi waktu siang. Kenapa Allah sampai bersumpah? Kerana masa tu jauh lebih bernilai nak banding dengan diri kita. Kalau kita gagal mengurus masa, kita gagal keseluruhannya. Tapi kalau kita gagal menyusun masa, insya-Allah masa apa? Ada masa maghrib, ada masa isyak, ada masa subuh. Jangan buat tak tahu. Ya, ni buat tak tahu je. Masa apa yang dia tahu? Masa berhibur. Lepas berhibur tu sedih. Kerana biasanya manusia ni kalau banyak berhibur, dia akan bertemu dengan kesedihan. Contoh apa? Banyak ketawa akan banyak menangis. Siapa banyak menangis, dia akan banyak ketawa. Itulah lumrah kehidupan yang telah Allah takdirkan. Okey, seterusnya pandangan yang bawah tu. Oleh itu, ketika seorang hamba itu sedang solat, maka tolong ingat ya, di saat saya atau ada puan-puan sedang solat, maka di sisi Allah Azza wa Jalla, dia memang diketahui akan solat pada ketika itu. Sejak azali dalam ilmunya. Kita nak solat pukul berapa? Zuhur, pukul 1 lebih-lebih. Kita katakan, Allah sudah tahu sejak azali lagi bahawa kita akan solat pada waktu itu, baik. Kemudian dia juga maha mengetahui, dia kembali pada Allah. Maha mengetahui bahawa hamba yang mendirikan solat tersebut akan masuk ke dalam syurga akhirnya dengan pengkhususan kehendaknya. Ini semua Allah dah tahu dah dalam ilmu Allah. Sebab tu Allah tak perlu masa. Ya, masa ni nak kena tunggu. Selagi mana tak sampai masa, tak tahu apa yang berlaku. Kan lemah tu. Petang ni apa berlaku petang ni? Cuba bagi tahu. Tunggulah petang ni. Cakap macam tu. Saya pun tak tahu. Agak-agak petang ni apa yang berlaku? Saya pun tak tahu. Habis macam mana nak tahu? Tunggu petang ni. Lemahnya kita kerana terpaksa menunggu masuk. Kan tidak tak tahu. Allah dia sudah tahu dan sekarang sebelum ni dan sekarang akan datang dan segala-galanya dia tahu. Jadi apa perlu dia kepada masa? Okey. Maka perbuatan solatnya hamba tersebut sebatas sekarang di sisi hamba tersebut. Kita duduk tengah solat sekarang ni, kalau kita solat duha sekarang ni, maka segala-gala itu Allah sudah tahu bahawa kita akan solat duha pada waktu ini. Okey ya. Maka kita tahulah kita solat duha. Sedangkan Allah dia tidak perlu kita kata nak tunggu kita solat. Contoh besok Allah tahu tak kita akan solat? Allah sudah tahu. Ya, Allah tidak perlu menunggu satu masa ya untuk dia mengetahui apa perbuatan kita besok. Bahkan sampai kiamat nanti pun kalau kita hidup Allah dah tahu dah. Bahkan balik akhirat ke syurga ke neraka pun Allah sudah tahu dah. Itulah Allah. Sebab tu hidup ni sebenarnya urusan kita dengan Allah. Selesai kita dengan Allah, Allah selesaikan dunia dan akhirat kita. Tak selesai kita dengan Allah, habislah saya dengan tuan-tuan. Kan banyak kali saya ulang soalan-soalan di sini kan. Antara salah satunya, hidup ini tentang apa dan tentang siapa. Kan banyak kali kita ulang. Hidup ni tentang siapa? Hidup ni bukan tentang diri kita sebenarnya. Bukan tentang isteri, bukan tentang anak-anak, bukan tentang ayah dan ibu kita, bukan tentang sahabat dan kawan kita, bukan tentang jiran dan masyarakat kita, bukan.
Dan hidup ini bukan apa-apa, bukan tentang apa, bukan tentang rumah, bukan tentang kereta, bukan tentang harta, bukan tentang pangkat, bukan. Hidup ni hanya tentang Allah. Siapa cipta kita? Allah. Siapa hidupkan kita? Allah. Siapa yang sihatkan kita? Allah. Siapa beri rezeki pada kita? Allah. Siapa yang tentukan kita lahir sebagai lelaki? Allah. Lahir sebagai perempuan? Allah. Siapa yang jodohkan kita dengan orang-orang tertentu? Allah. Maka semua soalan-soalan jawapannya satu sahaja, Allah. Maka hidup ini tentang Allah, bukan tentang kita. Maka sebab tu kalau orang yang bijak, dia akan buat sesuatu yang menyelesaikan masalah dia dengan Allah, urusan dia dengan Allah, hubungan dia dengan Allah. Sebab tu di sinilah punca kadang-kadang kita masing-masing kita gagal dalam memahami hakikat kehidupan. Jadi kadang-kadang kita terkecewa dengan isteri, terkecewa dengan suami, terkecewa dengan anak-anak, terguris dengan kawan-kawan, terasa dengan orang ni, terasa dengan orang tu, ya, rasa kehilangan tu, rasa kehilangan ini, takut itu, takut ini, termasuklah takut isteri. Betul. Sama lah saya pun. Ya ke? Ustaz pun takut juga. Ustaz pun manusia. Ustaz pun bukan manusia juga. Tu akak, alhamdulillah. Akak cantik. Ya. Ustaz pun silap juga. Ustaz pun gini juga. Jangan cakap begitu. Ya dah lah, sudahlah. Ya, kerana balik akhirat nanti Allah nak tanya, ustaz ke siapa? Ke ahli perniagaan. Okey, kalau ustaz soalan dia 20. Ahli perniagaan soalan dia 15. Kenapa? Sebab ni ustaz ni kena tanya banyak sikit ni. Tak, sama je soalan dia. Soalan pun sama. Betul? Berapa soalan? 5 kan? Man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma kitabuk wa ma dinuk. Siapa saudaramu dari kita? 5 soalan. Soalan tu pun dah bocor lama dah. Jawapan pun dah ada. Kalau tak boleh jawab juga memang tak tahulah. Ada seorang kiai tu kan, dia kata, ya, ada orang tanya dia, boleh tak cikgu bocorkan soalan? Kiai tu kata tak boleh. Kenapa tak boleh? Allah pun bocorkan soalan alam kubur. Soalan bocor. Tak adalah, sajalah nak bagi tahu, tapi jangan buat alasan tu ya. Jadi kalau soalan dah ada, jawapan pun dah ada, tiba-tiba tak boleh jawab sangat, tak boleh jawab juga, memang masalah lah kita, tuan-tuan dan puan-puan. Macam saya cakap lah sebelum ni, kita ni kalau nak jadi soleh, susah sangat nak jadi soleh dan solehah. Susah sangat. Tiru je lah orang soleh, orang solehah tu. Tiru pun tak pandai. Kalau tiru pun tak pandai, tak tahu lah nak cakap apa. Tiru pun tak pandai. Tak pandai. Kan kita duduk periksa dulu kan, exam. Kawan kita termenung, apa you ni? Tak boleh jawab. Ni ambil. Termenung juga. Kenapa tak boleh tiru? Tiru pun tak pandai, tak payah belajar. Tak payah belajar, balik je lah. Tak payah masuk exam je lah. Apa maksudnya? Kalau kita nak tiru orang, kita tak soleh. Nak tiru jadi soleh, nak jadi baik. Tiru orang baik. Nak tiru pun tak pandai. Tak tahu dah tempat kita kat mana. Faham je lah. Ya? Allah. Berat tu. Soalan dah ada, jawapan pun dah ada. Tiba-tiba ditanya, tak boleh jawab juga. Allah memang cari pasal lah kita. Tapi jangan anggap mudah. Memang ada orang tak boleh jawab. Maka tolonglah ya Allah, kalau aku mati nanti ya Allah, aku dikuburkan ya Allah, didatangi oleh malaikat muka nakir, dia tanya aku ya Allah, tolong aku ya Allah, biar aku dapat jawab ya Allah. Tapi kalau boleh ya Allah, jangan bagi dia soal aku awal-awal ya Allah. Ada orang tidak disoal, ya, malaikat tak datang langsung. Tapi ini kisah-kisah begini ni, nak percayalah, tak nak percaya sudahlah. Kerana ada orang ni dia jadi wali Allah. Ada orang ni Allah pilih dia jadi kekasih Allah. Wallahu alam selebihnya. Okey, selesai insya-Allah ya. Jadi kita baca sedikit lagi di perenggan bawah. Maka perbuatan solatnya hamba tersebut sebatas sekarang ni di sisi hamba tersebut. Sedangkan di sisi Allah, perkara itu menjangkau sempadan masa kerana dia iaitu Allah telah mengetahuinya sejak azali dan akan mengganjarkan ganjaran syurga kepadanya sesuai dengan kehendak Allah pada masa yang akan datang. Wallahu a'lam. Maka selesailah tajuk bicara kita berkaitan dengan hubungan antara syariat dan hakikat. Maksudnya apa? Tidak akan terpisahnya syariat dengan hakikat. Di situ syariat, di situlah hakikat. Di situlah hakikat, di situlah juga syariat.
Apa makna hakikat? Hakikat itu adalah batin kepada syariat. Itu ada setengah bahasa ulama. Ya. Apa makna hakikat? Batin, tujuan, apa lagi? Matlamat syariat. Di sebalik solat, apa tujuan kita? Allah. Di sebalik puasa, apa tujuan kita? Allah. Di sebalik segala hidup ini, mati kita, hidup kita, semuanya tentang Allah. Tujuan kita adalah Allah. Tapi bagaimana nak dekat dengan Allah? Mesti dan wajib dengan syariat. Ya, tak ada istilah-istilah saya dah maqam hakikat, saya tak perlu syariat, saya tak perlu solat, saya tak perlu puasa, saya tak perlu datang masjid, saya tak perlu semua sekali. Ini orang sesat. Ya, jangan ikut. Walau sekalipun dia boleh terbang. Kalau you tak percaya I maqam hakikat, I boleh terbang, tak payah ikut. Ya, walaupun dia boleh berjalan atas air, tak payah. Saya dah bagi tahu ya. Dia tu cuba tanya, oh you boleh terbang ya? Oh hebatlah you. Bila you boleh terbang? Dia kata dah lama dah 2-3 tahun. Kalau macam tu baik I ikut burung aja. Burung seminggu dah boleh terbang. Ya. Betul ya? Ikan keluar. Ikan tu baru keluar daripada telur dia kan. Keluar saja dah boleh berenang. Dia umur 60 baru boleh berenang, tak payahlah. Boleh ya? Jangan tertipu dengan segala perkara yang manusia tengok keajaiban hari ni. Dia tunjuk itu, dia tunjuk ini, dia tunjuk itu. Salah satunya dia tunjuk duk cari hantu. Ya, duk sibuk cari hantu. Malam-malam pergi seorang-seorang dalam gua. Pergi seorang-seorang tempat itu, tunjuk cari hantu. Kemudian dia kata dia nampak hantu. Tak payahlah takjub ya. Jangan masuk grup-grup seumpama itu kerana merugikan masa kita dengan Allah. Bukan itu Allah, tujuan Allah cipta kita. Okey, selesai. Ada soalan tak sebelum kita pindah tajuk fasal kelima? Ada? Okey, macam biasa dah ya, tak ada. Okey, fasal kelima, al-faslul khamis. Fasal kelima. Di bawah perbincangan kepentingan keseimbangan antara syariat dan hakikat. Bila mana kita dah tahu dah ada hubungan antara syariat dan hakikat selama-lamanya, maka keseimbangan tu kena ada. Baik, jangan terlalu lebihkan syariat tanpa hakikat ataupun meringan-ringankan perkara hakikat. Begitu juga menebih-lebihkan hakikat sehingga meringan-ringankan syariat. Tidak. Ada keseimbangan. Baik, maka Imam Arsalan Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala berkata, Al-Qa'imu bisyari'ah. Al-Qa'im, orang yang melaksanakan, itu Al-Qa'im. Boleh juga terjemah orang mendirikan, orang yang menegakkan syariat. Bisyari'ah. Saya ulang lagi sekali, Al-Qa'im, orang yang melaksanakan. Boleh juga orang yang mendirikan atau menegakkan bisyari'ah, syariat. Faqat, semata-mata. Dia orang yang melaksanakan tuntutan-tuntutan syariat faqat, semata-mata. Tafaddala alaihi, tafaddala akan dia, iaitu Allah Ta'ala memuliakan. Tafaddala tu memuliakan ke atasnya, alaihi ke atasnya, bil mujahadah, dengan mujahadah. Siapa yang bersungguh-sungguh menegakkan syariat. Sebab tu perkataan Al-Qa'im tu ialah perkataan yang menjadi kunci. Orang ni dia buat juga syariat tapi dia main-main, dia sambil-sambil. Kadang-kadang dia langgar syariat, kadang-kadang dia ikut. Tapi perkataan Al-Qa'im ni orang yang benar-benar menegakkan syariat tu ke atas diri dia. Dia jaga kefarduan, dia jaga perintah, larangan, dia jaga sungguh-sungguh. Dia dengan bersungguh-sungguh dia menjaganya, maka Allah Ta'ala akan muliakan dia dengan mujahadah. Salah satu daripada perkara yang penting dalam hidup kita ni ialah mujahadah. Kesungguhan. Allah nak tengok kita kesungguhan. Betul ke kita nak masuk syurga? Betul ke kita nak jadi hamba kepada Allah? Betul ke kita nak beribadah kepada Allah? Maka orang yang menjaga syariat dan menegakkan syariat ke atas dirinya, Allah muliakan dia dengan mujahadah. Baik, kita lihat nota kaki angka yang ke-25, 26 tu. Kita kembali balik pada teks dia. Orang yang melaksanakan syariat semata-mata. Apa makna? Iaitu orang yang melaksanakan syariat semata-mata tanpa penghayatan terhadap maksud syariat. Ya. Kadang-kadang orang ni solat, alhamdulillah, dia jaga solat, dia tak pernah tertinggal solat, tapi semata-mata solat. Ya. Kemudian dia puasa, dia bersungguh, bukan sekadar dia puasa wajib, dia puasa juga sunat, alhamdulillah. Tapi apakah puasa itu sebenarnya
Tak ada apa-apa dia. Dia puasa lah. Ni ada orang macam tu. Tengoklah diri sendiri. Ada orang baca Quran, dia baca Quran. Kemudian lepas baca sadaqallahu azim, kemudian simpan je lah Quran tu. Kemudian ambil balik besok, baca lagi. Habis apa? Tak ada apa-apa lah, baca je lah. Ibadah kan. Apa maksud syariat tu sebenarnya? Apa maksud? Kan dah belajar. Syariat tu adalah hubungan, kaedah berinteraksi dengan Allah. Bukan sekadar semata-mata solat. Tapi ada orang alhamdulillah dia jaga betul-betul, dia solat pun sempurna dengan rukunnya, dengan syaratnya, dengan sahnya, semua dia okey, tak ada masalah. Dia belajar dan sebagainya, kadang-kadang dia masuk lagi dia klinik solat ke bos. Dan sebagainya, klinik baca Quran dan sebagainya. Okey, selesai. Diri dia duduk makam tu lah. Makam awam. Begitulah dia, sekadar itu. Tapi orang ini mulia. Kenapa? Kerana dia bersungguh menjaga solat, dia bersungguh menjaga puasa, dia bersungguh menjaga halal dan haram. Bersungguh tu mujahadah. Tanpa syariat, tanpa maksud di sebalik syariat dan tujuan. Apa tujuan sebenarnya kita solat tu? Iaitu penghayatan jiwa kehambaan. Solat tu sebenarnya setiap kali kita masuk dalam solat, kita menghayati satu rasa jiwa kehambaan kita. Sebab tu makin hari orang ni makin rasa diri dia hamba, makin rasa diri dia hamba. Apa makna hamba? Salah satunya at-tazallul, rasa hina bila mana menghadap Allah. Al-khudu', sentiasa ingin tunduk kepada Allah. Dia lain. Sebab tu kadang-kadang orang lepas solat, alhamdulillah dia solat, dia bagus. Lepas solat, biasa dia. Dia sembang ke depan tu. Ya. Macam mana? Biasalah dia macam biasa. Tapi ada orang kita tengok ada orang ni makin hari makin berubah dia, makin hari makin berubah, makin sabar, makin warak, makin khusyuk, makin beradab, tutur bicara dia makin lembut. Kerana dia sudah merasai diri dia hamba dengan solat tadi. Maka bila mana dia rasa diri dia hamba setelah dia selesai solat, orang lain juga hamba, bahkan dia mungkin rasa lebih hina nak banding dengan orang lain, maka dia menghormati orang lain, dia memuliakan orang lain, kalau salah dia minta maaf dan sebagainya, maka dia dah mula berubah. Itu sebenarnya yang dituntut di sebalik syariat. Tapi oleh kerana dia semata-mata itu sahaja, tak ada masalah. Dan tauhid kecintaan, dia kena bergabung dua. Kalau kita solat, semasa solat tu kena ada dua. Pertama, menjiwai rasa diri hamba Allah. Yang kedua ialah beribadah dengan penuh rasa cinta hanya kepada Allah. Itu tauhid kecintaan. Sekarang ni kita dah mula kena mengikis cinta-cinta kepada makhluk yang menebal. Mengikis supaya dia jadi nipis. Yang tebalnya cinta Allah dan Rasul. Cinta suami, cinta isteri, cinta anak-anak, cinta harta ni biar makin tipis, makin tipis, makin tipis. Dan kalau cinta kepada anak dan isteri pun lillahi ta'ala, kerana Allah. Bukan semata-mata kerana nama dia isteri, nama dia suami, nama dia anak. Tapi lillahi ta'ala. Kerana isteri dan anak-anak dan suami itu pun adalah amanah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ni yang susah ni. Hurai mudah. Tapi kita ni memang masih terikat. Kuat. Kerana bila mana kita akad nikah tu kan, apa makna akad? Akad tu kan ikatan yang kuat. Tapi sebab tu lillahi ta'ala. Ikatan yang kuat tu kerana Allah, bukan kerana dia. Bukan kerana suami, bukan kerana segala-galanya. Itulah yang susah kita nak faham. Yang ni sekarang kita sedang belajar antara syariat. Berkahwin, itu syariat. Berjual beli, itu syariat. Kan akan ada akad jual beli kan. Jual beli apa? Rumah. Mesti kita terikat dengan ini rumah saya. Saya ada akad jual beli dengan bank dan sebagainya kan. Dengan tuan punya ni rumah saya. Maka terikat dengan rumah sampai tak nak keluar pergi masjid. Kerana rumah dia lebih selesa daripada masjid, dia rasa. Betul? Tanah dia pun lebih cantik daripada tanah masjid. Terikat lah. Yang ni yang bahayanya. Salah rumah. Rumah tak salah. Yang terikat dengan isteri pun tak salah. Yang terikat dengan suami pun tak salah. Yang terikat dengan harta tak salah. Yang salahnya kita. Maka di sinilah persoalan yang timbul. Jadi kena ada dua. Di saat solat, di saat baca Quran, di saat berzikir, di saat puasa, di saat ibadah haji, jangan semata-mata terikat dengan itu, tapi terikat dengan jiwa kehambaan. Tapi kalau duduk di situ okey tak? Okey juga. Paling-paling pun dia menjaga syariat itu daripada langsung dia tinggalkan dan tak peduli apa pun tentang solat, tentang puasa dan sebagainya. Ini lagi dah teruk. Okey, boleh. Nota kaki angka 26 tu. Allah muliakan dia dengan mujahadah.
Baik, apa maksudnya Allah muliakan dia dengan mujahadah? Orang yang melaksanakan syariat semata-mata masih mendapat kemuliaan. Ya. Jangan kita kata you ni makam rendah lah. Tak, dia juga dimuliakan oleh Allah. Kerana dia jaga syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu dalam bentuk apa? Dalam bentuk mujahadah. Iaitu kesungguhan. Ingat Allah sebut dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ingat tak? Walladzina jahadu fina, orang yang bermujahadah di jalan kami, bersungguh-sungguh melaksanakan syariat kami, ya, di jalan Allah, berperang di fisabilillah, berjuang dan sebagainya lah, bersungguh-sungguh, ya, lanahdiyannahum, pasti kami akan bagi hidayah kepada mereka, tunjukkan kepada mereka, bimbing mereka kepada jalan-jalan kami. Lanahdiyannahum subulana, kepada jalan-jalan. Jadi persoalan hidup ni ada jalan. Ada jalan menuju Allah. Dan ada banyak jalan menuju Allah. Jalan salat, jalan haji, jalan sedekah, jalan berjuang. Itu jalan-jalan menuju Allah. Dan Allah akan tunjukkan kita mana yang berkemampuan pada diri kita, atas sebab kita bersungguh-sungguh dalam melaksanakan. Dia merasa berpenat dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah dan dalam menundukkan nafsunya untuk konsisten atas jalan ketaatan, maka Allah bagi kemuliaan dia dengan mujahadah. Maknanya apa? Orang yang menjaga syariat ini dimuliakan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian muka surat 30. Kita pukul berapa dah ya? Okey, lagi masa kan? Hari ni perlahan ke saya mengajar okey dah je? Sikit okey lah, bukan kata yalah kalau tak jawab tak okey pada boleh kan? Nanti ustaz terasa pula. Sebab saya rasa lemah. Hari ni rasa lemah sikit. Jiwa dalam tu lemah. Ya. Air garam. Oh, kena makan garam. Oh begitu. Makan betul-betul garam tu. Ke bancuh garam dulu. Macam boleh tak banyak? Ya dah. Betul lah, salah satu sunnah baginda Nabi-nya, dia kena makan garam. Bagi tenaga. Bagi tenaga. Saya ni bukan masalah garam ni. Ada masalah lain ni. Tak cukup power ni. Tak adalah, tu selingan ya. Jangan ada catik juga ke? Jangan catik yang tu. Okey, baik. Muka surat 30. Maka Imam Arsalan Ad-Dimashqi rahimahullahu taala berkata, wal qa'imu bil haqiqah. Wal qa'im, orang yang melaksanakan ataupun menegakkan al haqiqah, iaitu hakikat. Apa makna hakikat? Iaitu hakikat syariat. Ya. Hakikat syariat, sesuatu yang ada di sebalik syariat itu. Tafaddala alaihi, akan Allah muliakannya bil minnah, dengan anugerah. Ya. Orang-orang yang melaksanakan hakikat. Apa makna hakikat di sini? Iaitu hakikat di sebalik syariat. Apa dia? Mendekatkan diri dengan Allah. Apa lagi? Merapatkan diri kita, jiwa dan diri kita dengan Allah. Ingin berinteraksi dengan Allah, berhubung dengan Allah, bukan semata-mata solat. Sebab tu orang kalau sampai tahap ni kan, dia akan solat lama. Dia akan baca satu-satu, ya. Allahu Akbar. Itu pun dia dah tenggelam di situ dah. Kemudian dia baca Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Dia faham tu semua tu. Dan dia merasai dan menjiwai semua tu. Allahu Akbar kabira. Ya Allah, Tuhan yang Maha Besar. Walhamdulillahi katsira. Dan segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Dia sebut satu-satu. Dan dalam rukuk dia subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dia tenang, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Makin hari makin seronok, makin seronok. Cuba tuan-tuan buat sekali. Duduk dalam bilik seorang-seorang ya. Jangan buat kat masjid. Bukan apa. Takut kat masjid ni ada urusan-urusan yang mengejutkan, kita pun tak sempat nak habiskan dengan elok. Ya, sebab tu waktu yang terbaik waktu malam. Kerana hanya kita dengan Allah. Allah nak dalam hidup ini ada waktu-waktu hanya kita dengan dia.
Ya, suami pun jangan, isteri pun jangan, anak-anak pun jangan. Kita dengan dia. Barulah lepas itu kita kejutkan isteri, kejutkan suami, kejutkan anak-anak. Ambillah masa 20 minit untuk 2 rakaat. Dia baca satu-satu, kemudian rukuk lama, sujud lama. Kalau tuan-tuan dan puan-puan buat gitu kan, masuk tu kali pertama, kali kedua dah jadi lain, kali ketiga dah jadi lain, akhir sekali rasa tak nak berhenti solat. Rasa tak nak berhenti, sujud tu pun rasa tak nak bangun dah. Mungkin inilah salah satu yang kita dapat baca dalam kitab-kitab. Akhir sekali apa? Akhir sekali, ya Allah, matikanlah aku dalam sujud. Ketika itulah kalau Allah redha dengan kita, untuk Allah izinkan, maka kita akan bertemu dengan Allah dekat alam gitu. Kenapa? Dah seronok sangat dah. Itulah hakikat di sebalik syariat. Okay, kita baca nota kaki angka 27 tu ya. Iaitu orang yang melaksanakan syariat secara hakikatnya. Iaitu, 2 kali iaitu ni. Kerana sesuatu ini dia berlapis-lapis. Dia ada lapis. Kita tengok zahir, ada orang tengok zahir dan batin. Ada orang tengok zahir dan batin kepada yang batin tu. Dia panggil apa? Batinul bawatin. Ya. Ada orang tengok zahir, ada orang tengok rahsia di sebalik yang zahir, ada orang tengok rahsia di dalam rahsia itu. Sirrul asrar. Sebab tu kadang-kadang kita kena berdoa. Ya, ni yang kita baca ni kita aulia. Para aulia ni dianugerahkan oleh Allah al-asrar. Sebab tu wa nafa'na bi ulumihi wa nafa'na Allah. Semoga Allah memberi manfaat kepada kita ilmu-ilmunya yang zahir ni, yang kita nak baca ni yang zahir ni. Ini pun kadang-kadang kita tak mampu nak jangkau pemahaman kita pada zahirnya. Kemudian wa yarfa'una bi asrarihi. Allah mengangkat kerohanian kita dengan asrar. Segala rahsia-rahsia yang Allah buka ke dalam diri mereka. Rahsia ketuhanan, bukan rahsia alam jin. Orang duk sibuk nak cari rahsia-rahsia di alam jin, rahsia-rahsia di alam bunian. Jangan duk sibuk dengan bunian. Biarkan dia. Ya, dia dengan cara dia dengan hidup dia. Sekarang ni kalau lah, tak tahulah, mungkin kalau ada baginda Nabi dulu, mesti jin-jin dan bunian-bunian ni mengadu pada Nabi. Dia dah hilang privacy ke apa? Duk sibuk cari dia dengan telefon ni. Saya kadang-kadang terfikirkan, kalau aku jadi jin, aku terajak dia. Macam tu. Duk sibuk dengan orang. Dia duk kacau dia, duk cari dia. Kemudian dah lah, bila mana dah cari dia, subhanallah, nak cabut lagi. Cabut lagi buat apa? Dah you cari, pergi je lah, dakap. Peluk dia tu. Peluk je lah. Dia minta, bawa dia kedai mana-mana, minum teh tarik, roti canai banji. Kan? Ni dah lah cari-cari, mudah cabut lagi. Allah. Dia sebenarnya tuan-tuan sekalian, kalau kita nak jumpa dia, kalau kita main-main nak jumpa, memang dia keluar. Tapi kalau betul-betul nak jumpa, dia tak keluar pun. Takat tu dulu, nanti cerita hantu pula. Okeylah ya, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ya, moga-moga Allah bagi saya dan tuan-tuan dan puan-puan faham, insya-Allah. Jadi apa yang saya nak sebut tadi ialah, iaitu tu 2 kali. Iaitu orang yang melaksanakan syariat secara hakikatnya, iaitu dengan penghayatan jiwa kehambaan dan penyaksian terhadap tauhid kecintaan. Ni dah ulang dah tadi ya. Mesti ada 2 ni. Tauhid cinta. Apa makna tauhid cinta? Hamba tu dah faham dah sikit. Ya. Tauhid cinta ni ialah dalam diri kita hanya Allah. Ya, merasai wujudnya, merasai keagungannya, merasai kebesarannya, merasai kasih sayangnya, merasai cintanya, maka cinta kita hanya untuk Allah. Yang satu. Inilah maknanya cinta pada yang satu, Allah. Tapi kena ingat, cinta ni ada pintu dia. Kerana cinta tu di hati, hati tu ada pintu. Pintu dia adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu setengah ulama mengatakan, siapa yang ingin untuk mencintai Allah, maka belajarlah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu kena ingat. Baik, kemudian kecinta di sini Syekh Arsalan Ad-Dimashqi rahimahullahu taala tidak menyebut kalimah faqat. Tengok ada beza. Yang tadi al-qa'im bisyariati faqat. Yang ni pula wal qa'im bil haqiqah, tapi tidak ada perkataan faqat yang bermaksud semata-mata menunjukkan bahawa pelaksanaan hakikat
tidak mungkin semata-mata hakikat tanpa syariat. Okey. Al-qa'im bi syariah faqat. Orang yang melaksanakan syariat semata-mata. Apa maksud? Ada orang dia melaksanakan syariat tanpa hakikat. Itu maksud dia. Orang yang melaksanakan syariat semata-mata. Maknanya dia hanya melaksanakan syariat tanpa hakikat di sebalik syariat. Tetapi wal qa'im bil haqiqah tidak ada faqat. Apa maksudnya? Kerana orang yang melaksanakan hakikat syariat tak mungkin tanpa syariat. Ini tuan faham betul-betul dia yang kita dah ulang-ulang sebelum ni. Pendakwa-pendakwa yang di luar sana yang mencapai makam hakikat kemudian merasakan dia tidak perlu lagi bersyariat, maka dia sesat. Kerana tak akan mungkin hakikat tanpa syariat. Sebab tu tak ada faqat syariat. Hakikat semata-mata. Tak boleh. Mesti hakikat berserta dengan syariat. Okey. Sebab tu baginda Nabi ni dalam keadaan bagaimana sekalipun sehingga dipapah, Nabi tetap pergi solat berjemaah. Apa menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa setinggi-tinggi maqam Nabi itu pun mesti bersyariat. Okey. Kalau ada grup-grup zikir, yang duk zikir kat rumah, kemudian dia pun solat di rumah dia semata-mata. Daripada awal lah. Dia ada lah tuan-tuan, kadang-kadang ada majlis-majlis khusus solat di rumah. Tapi rumah daripada awal sampai akhir tak pernah nampak di masjid, tak pernah nampak di surau. Hari Jumaat pun tak datang juga. Contohnya ada. Ya. Jumaat pun tak datang juga. Yang ni memang sesat. Jangan tuduh kita sesat, kita ahli zikir. Kalau ahli zikir itu mesti ahli yang ingat Allah. Kalau dah ingat Allah mesti rindu Allah. Kalau rindu Allah mesti datang rumah Allah. Takkan perindu-perindu tak akan datang rumah Allah. Betul ya? Dia ada orang ni kalau rindu, betul-betul rindu dan cintanya sekali, kerana rindu tak mungkin tanpa cinta, cinta tak mungkin tanpa rindu. Kadang-kadang kita tengok tangga pun okey dah kan. Tengok bumbung. Meleleh air liur ke air mata. Contoh. Tiba-tiba kata cinta dan rindu pada Allah, ahli zikir, tiba-tiba tak nampak ini bukan. Ya. Diri kita ya, jangan duk sibuk dengan orang. Diri kita. Ni duk pusing rumah orang, tengok dia ni keluar tak keluar. Dia ingat dia dah cukup syarat untuk masuk syurga. Betul. Dia tak pergi, Ustaz. Kenapa? Kenapa tahu daripada mana? Saya pusing rumah dia. Saya tengok dia ada. Ni orang apa ni? Tertipu dengan diri dia, sudah rasa terlalu baik. Jangan, ini sebab ni benda ni halus. Dia ni halus, dia jiwa, hati. Hati ni kan sesuatu yang halus, yang seni. Ni. Puan-puan bangun malam tiap-tiap malam, puasa di siang hari dan merasa mulia, Allah hilangkan seluruh kemuliaan itu. Rasa baik, Allah hilangkan seluruh kebaikan itu. Jangan ya. Sebab itulah nak baca yang akhir ni yang akhir ni, tak akhir lagi ni. Okey. Saya baca cepat sikitlah. Di sini Syekh Arsalan tidak menyebut kalimah faqat yang bermaksud semata-mata menunjukkan bahawa pelaksanaan hakikat tidak mungkin semata-mata hakikat tanpa syariat. Kerana tiada hakikat tanpa syariat. Tak akan ada hakikat tanpa syariat. Okey. Ia berbeza dengan syariat yang boleh dilaksanakan tanpa hakikat. Ya? Kalau orang semata-mata solat, kemudian lupa dia dengan Allah, lupa dia dengan dosa pahala. Berapa ramai orang lepas solat mengumpat, berapa ramai orang lepas solat mencuri, berapa ramai orang lepas solat menipu. Kenapa? Kerana dia sepakatan dia selesaikan tugas dia syariat. Ada macam tu? Ada. Tapi kalau dia sudah berada pada makam hakikat dengan Allah, dia tak akan lupa syariat, kerana Allah lah yang menurunkan syariat. Boleh. Iaitu Allah memuliakan orang tersebut. Kemudian Allah akan muliakan dengan orang ini dengan minnah. Apa makna minnah? Anugerah. Iaitu Allah memuliakan orang tersebut dengan kemuliaan, iaitu minnah. Maksudnya orang yang beribadah dan mentaati Allah dengan penghayatan jiwa kehambaan dan penyaksian tauhid kecintaan hanya kepada Allah akan menyaksikan bahawa ibadah dan ketaatannya sebenarnya adalah anugerah Allah. Salah satu benda yang paling mulia dalam hidup kita di saat kita beribadah, kita merasa ibadah itu kurniaan Allah. Sebab tu kita tak akan tunjuk ke orang, tak akan berbangga-bangga dengan orang. Kerana yang kita boleh bangun malam tu pun Allah kurniakan kepada kita.
Maknanya ketika itu dia tidak ada lagi rasa ingin berkait dengan manusia, riak, sombong, bangga diri, kerana dia tahu dia hanya dengan Allah. Itu maqam hakikat, hanya dia dengan Allah. Okey. Sebab tu ada orang ni, dia buat baik, orang tahu ke orang tak tahu, orang puji ke orang tak puji, orang hargai ke orang tak hargai, itu dia tak ada kisah. Kerana dia sudah dengan Allah. Yang dia boleh menderma tu pun Allah yang beri kurniaan sehingga dia mampu menderma. Masuk paper ke tak, ya, masuk FB ke tak, ada gambar ke tak, tak kisah. Tapi Allah ni, dia ada ejen-ejen dia. Yang apa? Yang akan mewar-warkan kebaikan kita. Jangan risau, ya. Tapi oleh kerana kita tak bergantung dengan dia, kita tak bergantung dengan media Allah, media masa Allah. Boleh cakap gitu ke? Ya Allah ada petugas khusus lah, bahagian catik, bahagian tangkap gambar. Akhirat nanti, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Apa makna yarah? Melihat. Maknanya kita boleh lihat. Oh, maknanya ada gambar. Ya, ada gambar. Bukan melihat catatan semata-mata, melihat. Oh, ada skrin yang akan ditunjukkan. La haula wala quwata illa billah. Yang baik okeylah, yang jahat tolonglah ya Allah, jangan paparkanlah ya Allah. Tapi ada orang ni kena ambil gambar, Ustaz, baru orang tahu kita buat kerja. Itu maqam syariat. Boleh ambil gambar, masukkan dalam Facebook, ya, selfie depan Kaabah. Alhamdulillah, baru selesai solat duha depan Kaabah. Kan? Alhamdulillah, khatam depan Kaabah. Cakap je lah kat satu dunia, untuk menunjukkan makam kita lah di situ sahaja situ. Ya. Risau tu. Boleh berkongsi cinta dengan yang lain. Kita ni kalau kita ada seorang kekasih kita pergi ke mana-mana ambil gambar. Alhamdulillah sekarang ni duduk minum dengan kawan ni. Alhamdulillah ni berjalan dengan kawan ni. Kita akan kecil hati, terasa apa ni? Kan? Nak kongsi cinta dengan orang. Kenapa? Tak perlu kita bergambar. Kita sudah bersama. Kita berjalan bersama, kita makan bersama, kita ketawa dan bersama. Kenapa perlu kita nak ambil gambar nak bagi kat orang? Hanya kita dengan dia. Tapi kadang-kadang orang bercinta ni kan bergambar, alhamdulillah pasangan bahagia. Ya ke bahagia? Kalau bahagia, bahagia je lah. Kenapa perlu kita tunjuk kat orang kita bahagia? Tak kena gaya, ada orang dengki, ada orang buat sesuatu, hilang bahagia tu. Hari apa? Hari apa? Apa tu yang ulang tahun perkahwinan tu? Anniversary. Tunjuk kat orang. Orang dah lama dah tunggu masa. Kan? Dia pun tengok dengan pandangan yang dengki, pandangan yang cemburu, pandangan yang apa? Akhir sekali bergaduh suami isteri. Itulah salah satu puncanya. Sebab tu Allah ni dia nak hanya kita dengan dia. Okey, peringkat terakhir. Tapi dah masa ni. Ini sesuai dengan hadis Nabawi berkenaan tiada siapa yang masuk syurga melainkan dengan rahmatnya. Ya, bukan dengan amalannya. Maka penghayatan cabang daripadanya adalah bahawa semua amal ketaatan adalah anugerah daripada Allah kepada para hambanya yang sedang mentaatinya, yang mana ianya menjadi sebab untuk mereka dimasukkan ke dalam syurga dengan kehendaknya, kehendak Allah. Sebab tu sekarang ni kita sedang belajar apa, ya? Belajar segala-galanya ini dari Allah dan untuk Allah dan kerana Allah dan kepada Allah. Semuanya Allah. Kita ni dari Allah. Maka ke mana kita nak kembali? Kembali kepada Allah, dari Allah dan kepada Allah. Setelah kita dari Allah dan sebelum kembali kepada Allah, maka hiduplah kerana Allah. Buatlah sesuatu untuk Allah. Semua tu perkataan-perkataan yang disebut oleh para awliya Allah. Tidak ada satu pun dalam hidup ni untuk selain Allah. Itulah sepatutnya kita kan. Sebab tu kita kena berani dalam hidup ni. Kan? Kerana apa? Kerana Allah. Tapi kenapa kita takut? Sebab kerana diri kita. Betul ya? Boleh faham ke takut?
takut miskin, takut sakit, takut orang tak puji, takut orang tak hormat, takut orang hina. Semua takut. Sebab tu salah satu ciri wali-wali Allah, dia hilang seluruh takut dia kepada seluruh makhluk. Dia tak takut orang hina dia. Ya. Dia datang dalam keadaan macam mana pun orang hina dia, dia takut apa, peduli apa dia dengan orang hina dia. Kerana kalau Allah muliakan dia, seluruh dunia hina dia pun dia tetap tidak akan hina kerana dia Allah muliakan dia. Tapi kita banyak takut kan takut orang kata macam ni kan. Contohlah, kita kahwinkan anak. Berapa pasangan anak you bawa? 1,000. Murahnya you jual anak you. Maka orang pun takut malu. Bukan 1,000, 100,000. Wah, 100,000 anak you ya. Sebenarnya anak yang kita bela tu tak ada harga sebenar-benarnya. Bukan tak ada harga, tak ternilai. Maaf cakap, tak ternilai. Bukan 100, bukan 200, bukan 300. Oh, saya berkenal lah kat anak makcik, saya nak bayar 1 juta boleh mahar dia. Tak, anak saya bukan 1 juta. Bayaran anak saya adalah syurga. Kalau you boleh pimpin anak saya ke syurga, saya bagi. Kalau you bayar 1 juta, you humban anak saya ke neraka, saya tak akan bagi. Macam mana tu? Ada yang tersentuh apa tu, ketawa macam tu. Begitu. Betul. Tapi kita takut. Takut apa? Takut orang kata. Anak kecilnya kenduri dia, mesti buat grand besar, tayang dalam TV3, tayang dalam media massa. Ini pasangan apa dia panggil? Wedding of the year. Ni broken ni, minta maaf ya. Sorry lah ya. Wedding of the year. Tengok-tengok tahun depan bercerai. Kenapa? Kerana hilang keberkatan seluruhnya. Okey, tapi apa nak cerita apa? Takut. Termasuklah saya masih lagi ada takut-takut. Saya nak hilangkan secepat mungkin. Tak adalah boleh ya. Hilang. Takut penat. Takut mengantuk. Nak berjaga malam takut mengantuk. Besok pagi tak boleh buat kerja, takut tak produk tak. Kan ada orang kan solat jemaah tak boleh. Kenapa? Merugikan produktiviti. Tengok. Tinggal solat sekejap pun. Ya. Bila kita kena meeting. Meeting ni pukul berapa dah ni? Dah hasal dah ni. Tak apa, kita teruskan. Nanti tergendala meeting kita. Takut berhenti sekejap untuk menghadap Allah. Sedangkan kalau menghadap Allah boleh jadi idea yang Allah bagi jauh lebih beruntung daripada segalanya. Tapi itulah dunia yang ada hari ini. Kenapa? Kerana kita melihat diri kita berinteraksi dengan diri kita, tidak berinteraksi dengan Allah. Okeylah, alhamdulillah. Kita tak khatam tajuk ni ya. Kita masih ada dua matan ya pada muka 31. InsyaAllah kita jumpa akan datang nanti. Minta maaf lah hari ni tergendala sikit. Hari ni tak kuat sikit. Kan? Ada. Ya. Okey. Ya. Mohon didoakan Yani ni. Yang. Oh, Yang Salmi bin Yusuf, Nora Syikit Muhammad Yusuf, yang diuji kesihatan dan keafiatan mereka yang agak berat. InsyaAllah ya, kita sama-sama doa khusus kepada beliau, dan kita doa juga kepada seluruh orang Islam yang kadang mereka sedang ditimpa dengan musibah, sakit, kesusahan dan sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fil alamillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yastasqa al-ghamam wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anzil alaiha ya Allah, ala yang Salmi ya Allah, wa nur asyikin ya Allah, wa alaina ya Allah, dawaan min dawaik wa shifaan min shifaik wa rahmatan min rahmatik wa barakatan min barakatik ala hadhihi al-awja' wal amrad wal asqam
fatabra birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami berdoa khusus kepada yang Salmi ya Allah dan Nur Ashikin ya Allah, dan kepada mereka yang sedang mengalami kesakitan apa sahaja ya Allah pada diri mereka dan jiwa mereka ya Allah, dan ditipu kepada kemudaratan dan sebagainya ya Allah. Kau turunkanlah kepada mereka ya Allah ubatan daripada ubatanmu ya Allah, penawar daripada penawarmu ya Allah, kasih sayang daripada kasih sayangmu ya Allah, rahmat daripada rahmatmu ya Allah, kurniaan daripada kurniaanmu ya Allah, sehingga menyembuhkan penyakit mereka ya Allah. Sembuhkanlah mereka ya Allah, sembuhkanlah mereka ya Allah, sihatkanlah tubuh badan mereka ya Allah, kuatkanlah jiwa mereka ya Allah, berilah kesabaran kepada mereka dan kepada ahli keluarga mereka ya Allah, sehingga mampu menyelesaikan masalah-masalah mereka ya Allah. Allahumma innahum sa'aluna, ya Allah, kadang-kadang mereka meminta untuk kami doakan kepadamu ya Allah, wa huwa laisa indana ya Allah, sedangkan tidak ada apa-apa segala-galanya daripada diri kami ya Allah, wa huwa indaka kasirun ya Wahhab, sedangkan segala-galanya dimiliki olehmu Tuhan yang Maha Pemberi ya Allah. Fahab lahum dawaan ya Wahhab, kurniakanlah kepada mereka ubatan-ubatan yang menyembuhkan diri mereka ya Allah, kurniakanlah syifa, penawar-penawar yang menyembuhkan sakit-sakit mereka ya Allah. Ya Wahhab ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Hafiz ya Hafiz, ya Kafi ya Muhit, subhanaka ya Rabb, ma'azama sya'nak wa azza sultanak, tahassadhu billah wa bi asma'illah wa bi ayatillah wa malaikatillah wa anbiya'illah wa rusulillah wa salihin min ibadillah, tahassanna wa anfusahum ya Allah aidan ya Allah, bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna du'aana amma wa salatana tamma wa la tu'adzibna yaumal qiyamah innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum ya karim.